Cerita. Banyak benar ceritanya ya. Cerita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera teman ucapkan kepada kamu semua. Teman doa kamu semua mendapat kesejahteraan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kerana sudi menonton video teman yang tak seberapa ni. Okey, dalam video kali ini cerita-cerita kita akan kita cerita tentang bahasa Melayu. Tak adalah meluas, teman cerita sikit-sikit je. Teman kat tangan teman ni ada buku Bahasa Melayu, Bahasa Dunia. Itu sejarah singkat ya, ada tulis tu. Itu tulisan James T. Collins. Ini terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta 2011. Buku ni banyak versi Ada versi bahasa Melayu, ada versi bahasa Inggeris. Ini versi bahasa Inggeris pula. Malay World Language, A Short History daripada James T. Collins. Yang versi yang satu ni, yang warna pink ni, ini terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada tahun 1998. Okey. Buku ni memang antara buku kegemaran saya lah bacanya kan, kalau ada masa kan. Jadi bahasa Melayu ni, salah satu daripada bahasa dari keluarga bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia ni besar kan. Bahasa Austronesia ni, kalau kamu Google ke apa, kamu tengok maklumat dia banyak. Dia bukan terhad pada bahasa Melayu saja. Bahasa Iban, bahasa Kadazan, bahasa macam-macam lagi kan. Bahasa Batak, bahasa-bahasa suku Dayak tu banyak dia punya pecah-pecahan kan. Mereka tu bahasa-bahasa mereka tergolong dalam bahasa Austronesia, termasuk juga bahasa-bahasa orang asli kan. Bahasa daripada suku kaum Jakun, bahasa daripada suku kaum Mahmeri ke apa semua tu tergolong dalam bahasa Austronesia. Dan luas bahasa Austronesia ni sampai ke Bermuda, sampai ke Hawaii, sampai ke New Zealand sana, orang Maori tu semua tergolong dalam bahasa Austronesia, bahasa mereka kan. Jadi ia menjadi bahasa rasmi di Malaysia, di Brunei, Singapura dan Indonesia. Dituturkan juga di Kemboja kan, di selatan Thailand. Kita tahulah di selatan Thailand tu orang-orang Patani, mereka bertutur bahasa Melayu kan. Dan mereka bertutur dua bahasa Melayu. Satu bahasa Melayu Patani yang satu rumpun dengan bahasa Melayu Kelantan, bahasa Melayu di utara, di Hulu Perak, Hulu Perak, dan bahasa di Terengganu tu kan, bahasa Melayu di Terengganu. Satu lagi mereka bertutur bahasa Melayu yang standard lah kan. Dituturkan juga di Filipina dan Timor Leste. Apa Timor Leste ni? Timor Leste ni sebuah negara yang baru merdeka lah dari Indonesia pada tahun 2002. Mereka juga bertutur bahasa Melayu walaupun mereka ada bahasa mereka sendiri, tapi kebanyakan mereka mampu bertutur bahasa Melayu kerana pernah berada bawah Indonesia. Di Australia juga ada komuniti yang bertutur bahasa Melayu, seperti di Pulau Christmas, yang di sana ada orang Melayu yang berasal daripada Malaysia, tak silap saya kan, daripada Malaysia dan juga daripada Indonesia. Maka bahasa Melayu ni jadi bahasa penyatuan lah kan. Bahasa Indonesia tu sendiri berasal daripada bahasa Melayu yang diubah suai mengikut kesesuaian negara tersebut. Kerana dalam bahasa dia pun banyak menyerap bahasa-bahasa daripada etnik-etnik selain Melayu kan. Itu dia diangkat sebagai bahasa penyatuan kan. Ada orang-orang Indonesia kata bahasa Indonesia tu bukan bahasa Melayu kan. Jadi macam mana pun cerita ni, asalnya pun daripada bahasa Melayu kan. Cuma dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Ada pula orang Indonesia dok kata bahasa Indonesia itu lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Ini pun melalut juga sebenarnya. Macam mana bahasa tersebut ibunya bahasa Melayu dan kedudukan dan macam inilah, bahasa tu asal dari bahasa Melayu, kemudian jadilah bahasa Indonesia kan. Kira pandangan saya macam inilah. Ibu dia bahasa Melayu lah, anak dia bahasa Indonesia. Jadi macam mana anak tu lebih tinggi daripada ibu je? Ngarut lah tu kan.
Tak salah pun nak rasa patriotik apa semua, sayangkan bahasa, sayangkan bangsa. Tapi melalui pemahaman gitu, saya pun malas melayan lah kan. Ada orang Indonesia yang menerima yang bahasa Indonesia tu berasal daripada bahasa Melayu, asas dia bahasa Melayu, kemudian telah dimurnikan. Itu ayat demo lah kan. Bahasa Melayu di Malaysia yang kita guna ni pun satu masa dulu pernah dikenali sebagai bahasa Malaysia, dan sampai sekarang pun kita pergi ke mesin ATM ke apa ke, dia masih tulis bahasa Malaysia kan, untuk pilihan bahasa. Bahasa Malaysia ni masa saya kecil dulu, masa saya sekolah rendah dulu, memang digunakan sebagai, memang buku-buku teks pun tulis bahasa Malaysia kan. Jadi jenama bahasa Malaysia ni dipopularkan oleh Tunku Abdul Rahman kan. Saya tak tahulah kenapa dia guna bahasa, kenapa nama tu disebut bahasa Malaysia. Mungkin pada hemat saya untuk tujuan penyatuan kan. Pasal memang asalnya bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Melayu kita pun ada menyerap bahasa-bahasa daripada etnik yang bukan Melayu. Walaupun etnik, contohnya daripada etnik Iban contohnya kan, daripada etnik Iban, etnik Kerazan, apa semua. Kalau kita periksa, mentelaah, mendalami, ada bahasa-bahasa mereka digunakan dalam bahasa Melayu kita, diserap. Seperti perkataan merarau kan, banyaklah perkataan-perkataan daripada bahasa-bahasa dialek kan. Itu bahasa Melayu juga, dialek-dialek bahasa Melayu daripada Perak, daripada Johor, daripada Kelantan, ada diserapkan dalam bahasa Melayu kita. Mungkin oleh itu demo pada masa yang lalu menjenamakan bahasa Malaysia. Mungkin juga ini sebagai macam adik-beradik lah, pasangan kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Ada ramai juga tak setuju, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Memanglah perlembagaan bahasa Melayu lah kan. Jadi saya pun tak ada masalah nak dijenamakan sebagai bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, sebab kita tahu ibunya tetap bahasa Melayu. Memang ada perbezaan bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia, yang dituturkan di Indonesia, yang dikenali sebagai bahasa Indonesia tu, yang dituturkan di Brunei, di Singapura dan di Singapura. Ada perbezaan sikit, tak banyak lah kan. Jadi bahasa Melayu ni sebenarnya bahasa yang menjadi bahasa perantara negara kita, dan pernah menjadi bahasa perdagangan dan bahasa ilmuan juga di masa sejarah-sejarah Kesultanan yang lama kan. Jadi tak perlulah kita merasa malu untuk mahu bertutur bahasa Melayu. Ini bukan saja terjadi di kalangan orang bukan Melayu di Malaysia ni. Orang Melayu pun ramai yang malu nak bertutur bahasa Melayu, terutama mereka yang duduk di bandar-bandar besar. Allah, mereka lebih memilih bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan mereka dengan keluarga kan. Dan mungkin mereka rasa mereka nak maju ke apa. Jadi kemajuan satu bangsa, satu negara itu bukanlah bergantung pada bahasanya ya, tidak bergantung pada bahasanya kan. Ramai je orang boleh tutur bahasa Inggeris dalam dunia ni kan. Tapi ada negara yang menjadikan bahasa Inggeris tu macam bahasa kedua dema kan. Bahasa ada yang menjadikan bahasa Inggeris tu macam bahasa utama dema, dan sampai dema ketepikan bahasa ibunda dema. Tak maju juga kan. Kita tengok negara macam Jepun, macam Korea, macam Republik Rakyat Cina apa semua tu, dema tak tutur bahasa Inggeris pun kan. Dema tak ada menjadikan bahasa Inggeris tu ni lah, nak menekankan bahasa Inggeris tu sebagai kena perkasa bahasa Inggeris pun. Tapi dema maju juga. Begitu juga negara-negara di Eropah. Dan kita tak nafikan bahasa Inggeris itu menjadi bahasa antarabangsa. Pasal apa jadi bahasa antarabangsa? Kerana British menang Perang Dunia Kedua. Okey, itu sajalah kita jumpa dalam video akan datang. Ini singkat saja, pendek saja video ni. Ini pandangan saya kecil saja. Jangan lupa like, share dan komen, dan follow saya ni. Saya doakan kamu semua murah rezeki. Belanjalah teman ni untuk teman membangunkan konten teman dari semasa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua dirahmati. Terima kasih.